Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Saya Syahril bin Salim, nombor matrik 282571, pelajar PJJ UUM Sintok, bersama ahli kumpulan saya yang lain iaitu Siti Nurbainah binti Ibrahim, nombor matrik 282555, Siti Arfah binti Arifin, nombor matrik 282544, dan Siti Madiha binti Abu Hassan, nombor matrik 282549. Kami akan membentangkan tugasan kumpulan bagi mata pelajaran WikiMB 1011 pembangunan masyarakat mengenai ciri-ciri budaya masyarakat pelbagai kaum di Malaysia. Bagi penaluan, saya serahkan pada Siti Madiha untuk meneruskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia mempunyai penduduk yang berbilang kaum dengan latar belakang sejarah, keturunan, budaya, agama dan kepercayaan serta cara hidup dan nilai hidup yang berbeza. Kepelbagaian etnik di Malaysia telah mempengaruhi dan mencorakkan pembangunan politik, ekonomi dan sosial di negara kita. Perpaduan yang terbentuk di negara Malaysia bukan sahaja dapat menjamin kemajuan dalam negara, malah menerajui kestabilan sistem pemerintahan negara. Menurut H. Kellen dalam A. Liliweri 2005, jika kita mengekalkan pelbagai kebudayaan yang bervariasi untuk berkembang dalam bangsa, maka kita sudah melakukan usaha ke arah penyatuan nasional. Adat dan budaya juga merangkumi seluruh aspek bermula dari kelahiran, perkahwinan sehinggalah kematian terdapat dalam cara hidup masyarakat di Malaysia. Adat resam juga merupakan kebiasaan cara hidup yang diamalkan oleh suatu masyarakat yang dapat menggambarkan corak budaya masyarakat tersebut. Pengetahuan terhadap kebudayaan adalah penting bagi rakyat Malaysia kerana banyak salah faham dan prasangka timbul daripada gagasan untuk mewujudkan kebudayaan kebangsaan Malaysia yang berteraskan kebudayaan pribumi. Ini kerana kebudayaan mempunyai hubungan yang amat rapat dengan masyarakat kerana tidak akan ada budaya sekiranya tidak ada masyarakat. Seterusnya, konsep kebudayaan. Pada umumnya, istilah kebudayaan sukar diberi takrif yang tepat kerana kebudayaan itu sendiri mempunyai satu bidang yang sangat luas. Berbagai pengkaji telah cuba memberi definisi kebudayaan mengikut tafsiran masing-masing. Menurut Kamus Dewan 2002, budaya sebagai kemajuan fikiran, akal budi ataupun cara berfikir, berkelakuan dan sebagainya. Oleh itu, budaya boleh didefinisikan sebagai satu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial, susunan organisasi ekonomi, politik, agama, kepercayaan, adat resam, sikap dan nilai. Perkataan budaya berasal daripada bahasa Sanskrit iaitu budayah, iaitu kata jamak yang berasal daripada perkataan budi yang membawa maksud budi dan akal. Manakala perkataan culture dalam bahasa Inggeris diambil daripada bahasa Latin iaitu colore yang bererti mengolah dan mengerjakan. Berpandukan kepada dua definisi ini mungkin dirasakan belum memadai untuk memberi gambaran yang jelas tentang maksud kebudayaan itu sendiri. Ciri-ciri kebudayaan di Malaysia adalah dipelajari, dikongsi sejagat dan diwarisi berubah-ubah, berlambang dan mempunyai pandangan semesta. Antara ciri-ciri kebudayaan di Malaysia iaitu tingkah laku yang dipelajari, dikongsi sejagat, diwarisi, berubah-ubah, berlambang dan mempunyai pandangan semesta. Seterusnya, Ketua Kumpulan akan memberi perincian jenis-jenis kebudayaan yang terdapat di Malaysia. Jenis-jenis kebudayaan di Malaysia terdapat empat pelbagai kaum di Malaysia, di negara Malaysia, iaitu yang majoriti kaum di Malaysia ialah kaum Melayu, diikuti kaum Cina, kaum India dan juga lain-lain kaum. Bagi kaum Melayu, saya serahkan kepada Siti Arfah untuk meneruskannya. Kaum Melayu juga amat terkenal dengan pelbagai budaya kesenian yang unik. Antaranya ialah wayang kulit. Wayang kulit merupakan persembahan bayangan patung yang menggunakan bahasa Melayu Siam Selatan.
Seni hiburan ini popular di pantai timur serta mengandungi unsur dan pengaruh daripada Hindu dan Islam. Selain itu, kaum Melayu terkenal dengan sejenis drama tari yang berunsurkan negara Thai seperti gerakan tangan, jari dan posisi kaki. Demikian juga alatan musiknya seperti geduk dan gedombak. Tarian ini menggambarkan kehalusan dan keindahan istana. Drama tari ini dikenali sebagai makyung. Manakala perkahwinan kaum Melayu amat menitik beratkan adat dan proses perkahwinan. Terdapat 3 peringkat dalam perkahwinan kaum Melayu, iaitu proses pertama adalah merisik. Kedua pula peringkat bertunang, iaitu adalah persetujuan dan perjanjian antara dua pihak untuk melangsungkan akad nikah. Bakal ibu mentua akan menyorongkan cincin berlarutan kepada bakal pengantin perempuan sebagai tanda ikatan pertunangan. Dan peringkat seterusnya ialah akad nikah dan bersandi. Upacara akad nikah selalunya dihadiri oleh kaum keluarga saja. Kemudian upacara bersanding dijalankan di mana keluarga serta rakan-rakan dijemput hadir. Selalunya dijalankan secara besar. Untuk kaum Cina akan diterangkan oleh kawan saya pula. Terima kasih. Okay, seterusnya bagi kaum Cina, menurut Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara 2018, orang Cina di Malaysia merupakan kaum yang kedua terbesar di negara ini. Malaysia dan Cina telah mempunyai hubungan politik dan perdagangan sejak berabad dahulu. Kehidupan yang lebih baik di tanah Melayu juga merupakan faktor yang menggalakkan kemasukan orang Cina. Kebanyakan orang Cina datang sebagai buruh dan tukang kraft. Mereka datang seorang diri tanpa keluarga kerana berharap untuk memperolehi gaji yang tinggi supaya dapat dihantar balik ke kampung ataupun membawa ahli keluarga mereka ke tanah Melayu. Kedatangan orang Cina ke tanah Melayu juga secara tak langsung membawa masuk budaya, agama dan bahasa mereka. Bagi kaum Cina, terdapat 4 adat mereka iaitu kalender Cina, pelajaran, upacara pengebumian dan perayaan. Bagi kalender Cina, kaum Cina menghitung hari bermula dari hari pertama anak bulan dan berakhir selama 29 ataupun 30 hari. Setiap tahun mengandungi 12 bulan dan setiap tahun dikenali dengan dan setiap tahun dikenali dengan nama binatang-binatang tertentu. Apabila cukup 12 tahun, nama yang pertama akan diulang. Nama-nama tersebut ialah tikus, lembu jantan, harimau, arnak, naga, ular, kuda, kambing, monyet, ayam, anjing dan khinzir. Dari segi pelajaran, masyarakat Cina sejak dari beribu-ribu tahun dahulu amat mementingkan pelajaran. Di tanah Melayu dalam abad ke-19 dan ke-20, anak-anak Cina merupakan yang paling ramai bersekolah berbanding dengan anak-anak Melayu dan India. Masyarakat Cina beranggapan walaupun individu itu miskin, dia patut diberi peluang yang sama untuk diberi pelajaran. Pelajaran diharap dapat memajukan keseluruhan ahli keluarga dan membantu sanak saudara kelak. Bagi upacara pengebumian, masyarakat Cina sering mengadakan perarakan apabila berlakunya sebarang kematian. Perarakan ini akan diiringi dengan bunyian muzik dan biasanya menelan kos yang besar. Oleh itu, seorang yang menyambut hari lahir yang ke-60 dianggap telah menandakan dia sudah layak untuk memasuki Persatuan Keranda dan perlu membayar yuran bulanan supaya apabila dia mati kelak, dia mempunyai keranda yang elok. Melalui adat perayaan kaum Cina, dari segi perayaan masyarakat Cina, mempunyai beberapa perayaan yang disambut dalam satu tahun. Antaranya ialah Tahun Baru Cina yang mana perayaan ini lebih mengutamakan perjumpaan keluarga yang diadakan menjelang hari tersebut.
Masyarakat Cina akan memastikan sebelum perayaan ini menjelang, segala hutang akan dibayar dan semua akaun akan ditutup. Persediaan bagi perayaan ini dibuat sejak 24 hari bulan dalam bulan Disember. Perayaan ini juga akan berlanjutan sehingga 3 minggu. 15 hari selepas Tahun Baru Cina merupakan hari Cap Gomeh yang disambut sebagai menandakan berakhirnya perayaan Tahun Baru Cina. Pesta Cap Gomeh disambut dengan mengadakan upacara sembahyang secara besar-besaran di mana colok besar akan dibakar dan juga diadakan makan besar bersama keluarga. Bunga api dibakar dan tanglung dinyalakan bagi meraihkan Cap Gomeh. Seterusnya pakaian. Dari segi pakaian, masyarakat Cina kini kebanyakannya telah menggunakan pakaian moden yang bercirikan barat. Namun pakaian tradisi golongan masyarakat Cina masih digunakan sehingga hari ini. Salah satu daripadanya ialah sampo. Sampo terdiri daripada kombinasi blaus dan seluar. Pakaian ini lebih kerap digunakan oleh golongan tua. Selain itu, pakaian rasmi yang lain bagi kaum Cina dipanggil seongsam. Seterusnya, bagi penerangan masyarakat India akan diteruskan oleh Puan Bainu. Ya, Assalamualaikum. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai kaum India. Masyarakat India juga mempunyai nilai-nilai kepercayaan, kebudayaan dan adat tradisi mereka yang tersendiri. Kebudayaan kaum ini juga dibawa dari tanah asal mereka dan kini kebudayaan mereka turut mengalami asimilasi dengan budaya tempatan. Kaum India ada 4 adat iaitu politeisme, kepercayaan nirvana, perayaan sistem kasta. Politeisme. Masyarakat India mempunyai Tuhan Ibu adalah bersifat ibu bapa kepada segala makhluk. Tuhan ini dianggap bersifat ibu kerana kasih ibu dianggap paling suci dan tidak akan mengecewakan anaknya. Konsep bapa pula dikenal pasti melalui moho yang dinamakan moho Proto Shiva. Kepercayaan Hindusmi juga memberi peraturan-peraturan dan undang-undang tertentu sebagai petunjuk kepada tingkah laku pertama penganutnya ialah untuk mencapai nirvana atau moksha yang membolehkan mereka bersatu dengan Tuhan atau Dewa Brahma yang boleh dicapai melalui kehidupan yang sederhana. Oleh yang demikian, mereka percaya kepada kelahiran semula. Sistem kasta. Sistem kasta atau warna adalah unsur yang penting dalam agama ini. Ia dibawa oleh orang Aryan. Melalui sistem ini, manusia dibahagikan kepada kelas Sami, Brahmin, kelas perwira atau aristokrasi, kelas pedagang, petani, pelukis, kelas rakyat biasa, sudra dan diikuti kelas buruh kasar, paria. Bagi perayaan, masyarakat India mempunyai pelbagai perayaan. 3 jenis perayaan utama ialah Deepavali, Thaipusam, Thaipogal. Perayaan Deepavali juga dipanggil perayaan lampu. Ia diraikan dalam bulan Kartikal dalam agama Hindu yang biasanya jatuh pada bulan Oktober atau November. Masyarakat India meraihkan hari ini sebagai simbol keterangan yang boleh menghalau kuasa jahat kegelapan. Seterusnya, masyarakat India meraihkan perayaan Thaipusam. Thaipusam ialah perayaan yang mula dirayakan di Tamil Nadu, India Selatan. Namanya diambil daripada bahasa Tamil sendiri iaitu Thai, selalunya merujuk pada bulan Januari atau Februari dan Pusam, perayaan. Lain-lain kaum, saya serahkan kepada Encik Syahrir.
bagi lain-lain kaum di Malaysia, kami mengambil masyarakat di negeri Sabah dan Sarawak. Bagi masyarakat Sabah, kami mengambil dua kaum yang majoritinya dilalui oleh kadazan dusun dan juga Bajau, dan masyarakat Sarawak, majoriti di Sarawak adalah kaum Iban dan Melanau. Bagi masyarakat negeri Sabah lah, negeri Sabah mempunyai tidak kurang daripada 30 etnik suku kaum. Penduduk Sabah terdiri daripada berbagai suku kaum, iaitu etnik terbesar di Sabah adalah kaum kadazan dusun, Bajau dan Murut. Suku kaum yang lain ialah Kedayan, Bisaya, Terengganu, Bungus, Kimarang, Kijau, Bundayeh, Ubain, Binadan, Orang Sungai, Tatana, Tangas, Brunei, Suluk dan lain. Perbezaan di antara berbagai suku-suku kaum tersebut adalah utamanya di bahasa, agama, adat istiadat dan pegangan hidup termasuklah pakaian tradisi mereka. Bagi masyarakat dusun, kadazan dusun di Sabah juga mempunyai berbagai kebudayaan dan adat resam. Kaum kadazan dusun merupakan nama kaum bermitra asli yang terbaik dari Sabah dan berasal dari China. Bahasa dan dialek dengan pelbagai kebudayaan tradisional. Kaum terdiri daripada dua kaum, iaitu kaum kadazan dan dusun. Digabungkan bersama serupa. Bagaimanapun, kadazan tinggal di kawasan lembah dan secara tradisi terlibat dalam penanaman padi, sementara etnik dusun tinggal di kawasan pegunungan di pedalaman Sabah. Salah satu tarian terkenal di Sabah iaitu tarian Sumazau. Tarian Sumazau yang ditarikan untuk mengucap syukuran yang berkaitan menuai padi dan juga untuk menolak bala, menyembah semangat dan mengubati penyakit. Dan dusun, apabila berlaku kematian, unggun api dihidupkan untuk menghalau hantu dan roh-roh jahat. Selain itu, wujud konsep-konsep seperti nihat iaitu menangisi mayat, memujuk iaitu memandikan mayat, menguman iaitu menghiasi mayat dan menandam mayat, lobong iaitu kubur atau penakuk iaitu kenduri. Agi kelahiran proses memberi nama bayi juga melibatkan perbincangan dengan ahli keluarga dan jiran. Adat min bayi ke tanah. Terbesar di Sabah iaitu kaum Bajau merangkumi 50% populasi penduduk negeri ini. Kehidupan di laut dan menjadi peladang serta peternak. Mereka pula dikenali sebagai koboi timur kerana kepakaran mereka menunggang kuda. Terdapat pelbagai suku kaum di kalangan masyarakat Bajau seperti Ilanun, Sulu dan sebagainya. Kebanyakan masyarakat Bajau mendiami kawasan Sempurna dan Kota Belud. Kaum lelaki dalam kalangan masyarakat ini terkenal sebagai penunggang kuda yang mahir. Adat resam kelahiran antara masyarakat Bajau dengan masyarakat Melayu di Semenanjung terdapat banyak persamaan di mana adat seperti berpantang, menempah bidan dan melenggang perut juga dilaksanakan. Masyarakat tersebut. Ini kerana kebanyakan masyarakat Bajau di Sabah adalah beragama Islam.
Terdapat dua jenis tarian popular dari kaum Bajau, iaitu tarian Brungsai dan tarian Limbai. Tarian Brungsai tidak diiringi dengan muzik ataupun bunyi-bunyian. Ianya mengutamakan pada kalang, seperti berbalas pantun yang diiringi oleh hentakan kaki penari lelaki. Brungsai biasanya dilakukan pada waktu malam untuk meraihkan majlis perkahwinan, merayakan kelahiran bayi, menjalin kesyukuran dan bagi meraihkan orang yang sudah bernazar. Penari Brungsai juga yang mempunyai corak-corak menarik. Kedua, oleh kaum Bajau ialah tarian Limbai. Tarian ini adalah jenis tarian asli masyarakat suku Bajau. Tarian Limbai ditarikan ketika menyambut ketibaan pengantin lelaki yang diarak ke rumah pengantin perempuan. Sebaik saja rombongan pengantin sampai, perarakan dihentikan sementara lalu tarian Limbai diputarkan dan di hadapan pengantin. Bagi masyarakat di Sarawak pula, iaitu masyarakat Sarawak, negeri Sarawak merupakan negeri yang kedua paling besar di negara Malaysia, iaitu mempunyai seramai kira-kira 2.07 juta orang penduduk secara keseluruhan sehingga tahun Abang Ray tak ada suara. Tak ada suara. Cabaran tu. Tak ada suara lagi. Abang Syarif tak ada. Tak dengar suara. Nak tunggu Abang Ray ada suara ke orang lain nak sambung? Dia stop dekat mana tadi? Tadi dekat masyarakat Sabah. Abang Ray cakap memang tak ada suara. Kak Iban kot. Sambung je lah. Sambung je. Main numbat lah. Iban ah. Okey. Okey ke? Tadi berhenti tak mana? Dekat Sarawak tu. Tak apa, terus je. Iban ah. Iban. Okey Iban. Suara tak?
Masyarakat Iban mempunyai upacara-upacara khas Minus. dalam adat kematian. Ia melibatkan seluruh dengan tuai rumah, ketua rumah. Dalam kelahiran pula, bayi yang baru dilahirkan untuknya panggil cara ibu kain selimut dan bakul daripada rotan. Jenis-jenis tarian kebudayan orang Bidayuh. Tarian ini ditarikkan dengan untuk penjajahan. Tak faham kau? Sampai mana kesimpulan tu? Melanau tak lagi. Melanau tak faham kau? Okey, Melanau. Dengar. Okey, dengar. Kaum Melanau merupakan kaum etnik yang terdapat di Sarawak. Umumnya, kaum Melanau mempunyai persamaan dengan kaum Melayu dari segi kepercayaan, kebudayaan dan adat resam. Justeru itu, kaum ini merupakan satu cabang dalam masyarakat Melayu. Namun begitu, kaum Melanau tetap mempunyai budaya dan adat resam mereka yang tersendiri. Adat resam ini jelas terlihat dalam aspek kehidupan mereka seperti kelahiran, perkahwinan dan juga kematian. Antara ciri-ciri yang ada pada kaum Melanau adalah semua orang Melanau mempunyai bin iaitu anak lelaki dan binti iaitu anak perempuan dalam mana-mana nama-nama mereka sama dengan orang Melayu dan ini juga dikenakan kepada Melanau Kristian kerana telah ditetapkan sebagai Melayu di Banji. Selain itu, ramai kaum Melanau merupakan seorang nelayan serta pesawah padi dan petani sagu. Ada antara mereka yang mahir dalam pembinaan bot. Mereka pernah tinggal di rumah-rumah kaki dan panjang tinggi tetapi hari ini mereka tinggal di kampung. Ciri lain kaum Melanau adalah pakaian tradisional yang dipakai mereka. Pakaian lelaki Melanau diperbuat daripada satin berwarna gelap dipadankan dengan kain songket bunga tabur dan pakaian kepala sengkulah dari Jawa. Wanita Melanau menggayakan baju baldu hitam dengan sarung songket Brunei, tenunang Sarawak bertali pinggang pending besar diserikan doko dan perhiasan kepala kepih sanggul. Terusnya kesimpulan. Nak tunggu Abang Ren ke macam mana? Dia punya sound tak boleh on. Okey, kesimpulan. Boleh. Okay, bagi kesimpulan, ciri-ciri masyarakat di Malaysia, oleh kerana negara Tak dengar Abang Ren. mempunyai kepelbagaian budaya, maka budaya di negara Malaysia perlulah dikekalkan.
Line tak clear. Line tak clear. Bawa bertenang. Kesejahteraan negara. Selain itu, sikap toleransi dan antara kaum. Selain itu, sikap toleransi antara kaum yang diamalkan turut menjadi benteng kepada anasi-anasi yang boleh mengakibatkan ketegangan hubungan antara kaum.